Ka'bu Ahbar berkata, kami telah mendapat dalam kitab Allah yang diturunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man syarlahu zikri an mas'alati a'taituhu fawqa ma u'ti sa'ilin. Yang disebut tadi. Siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak meminta, maka aku memberi kepadanya lebih dari apa yang aku berikan pada orang-orang yang meminta. Siapa dia berzikir pada Allah bukan untuk meminta-minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan beri kepadanya lebih daripada apa yang orang minta-minta. Orang lain minta-minta doa-doa, Allah akan beri pada kita dengan ya, orang yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya rumah yang ada orang berzikir di dalamnya nampak terang bagi orang di langit. Rumah yang ada zikir, rumah yang ada menyebut nama Allah dalamnya, rumah yang ada ingat Allah, rumah yang ada takutkan Allah, rumah yang ada zikrullah, di dalamnya nampak terang bagi orang di langit, orang langit, sebagaimana lampu menerangi rumah yang gelap. Sedangkan rumah yang tidak ada orang berzikir di dalamnya menjadi gelap kepada seisi rumah itu. Tuan, hakikat sebenar. Rumah orang yang besar mana rumah dia, kalau rumah tu tak ada ingat Allah, maknanya tuan rumah dia lah. Solat pun tidak, baca Quran pun tidak. Umpama rumah itu gelap gelita, macam kubur lah, macam tanah wakaf, tak ada apa. Jadi rumah yang ada hidup dalam zikrullah, zikir-zikir Allah. Tuan, zaman sekarang zaman teknologi. Sudah dulu kita punya Wak Juahir beli radio kecil. Radio pasar kan? Radio pasar. Buka ya, boleh dah dengar ngaji. Yang ni pun boleh dah dengar Quran. Zikir mana kita nak terus ya. Semua boleh, mudah. Biar ada dalam rumah kita ni. Jangan 24 jam dengan muzik, dengan hiburan, tak boleh. Ada masa pantang tuan-tuan, sepatutnya rumah kita kena ada disiplin. Dekat maghrib TV kena tutup. Dekat maghrib bagi tahu anak kita tutup TV. Nak maghrib. Nabi pesan pintu-pintu pun suruh tutup, takkan TV kita daripada pagi duk ngang. Dekat maghrib lah banyak ceritanya. Cerita pula orang rumah minat cerita bersiri. Kan? Kacau tak bergerak dia situ. Big Boss kena bagi arahan. Tutup maghrib. Kalau maghrib pukul 7, pukul 6.45 dekat maghrib tutup. Cukup. Jangan orang azan maghrib sama kuat dengan radio TV dalam rumah kita. Ngau-ngau. Dah lah TV kita macam dinding lah zaman sekarang. Besar. Maknanya ada disiplin. Maknanya kalau rumah yang macam tu ada disiplin dalam rumah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala. Maknanya waktu orang azan maghrib, TV kat rumah tutup, radio tutup. Siap sekarang ni maghrib. Kena ada. Rumah yang ingatkan Allah terang benderang di langit. Orang langit maknanya malaikat Allah melihat, nampak cahaya pada rumah tersebut. Rumah yang tak ingatkan Allah gelap gelita. Walaupun dia pasang lampu lilap-lilap tu ada 15,000 keliling rumah dia. Hakikat sebenar gelap gelita. Allah Subhanahu wa taala. Betul mata Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilat zikir, kelebihan zikir. Kita tengok bagaimana kisah itu yang disebut. Kisah wali Allah. Dia bermimpi. Dia jalan satu kawasan, satu kampung. Dia pergi satu kampung dan dia pergi ke tanah wakaf, tanah kubur. Dia melihat ahli kubur, orang yang duduk dalam kubur tu bangun para dada, meraba-raba batang kubur dia. Meraba-raba
Sampai terang, rumput-rumput tu habis dicabut dalam keadaan gelap gelita. Berapa cari. Dan dia lihat nanti kubur tu, ahli kubur ni terang benderang. Terang ahli kubur duduk dalam keadaan senang lenang dalam kubur. Jam balik kubur tersebut, dia bangun, terus dia pergi ke kampung. Dia cari kubur, dia pergi ke kubur yang mana terang benderang tadi. Yang ahli kubur dia, Allah yarham tu terang. Kita selalu panggil arwah. Arwah ni roh-roh, tuan-tuan, bahasa Arab tu roh yang banyak, arwah. Allah yarham. Yang meninggal tadi tanya, ni kubur siapa ni? Dia kata kubur ada seorang budak muda ujung kanan rumah dia. Terus dia pergi rumah tu tanya, apa amalan kamu yang menyebabkan dalam kubur tadi terang benderang? Budak tu meniaga. Dia kata tak ada amalan. Cuma setiap kali orang jual beli dengan saya, ada sedikit sebanyak saya halalkan dan saya niatkan untuk arwah. Untuk ibu. Allah yarham ayah saya. Untuk roh ayah saya. Untuk arwah. Sebut arwah biasa. Untuk Allah yarham. Allah yarham. Dia untuk ayah dia. Setiap sikit ada seposen halal niat tu. Tak datangnya. Automatik datangnya. Wali Allah kata kepada dia, aku yakin itulah sebab sedekah daripada anak. Dan aku yakin orang yang meraba-raba tu dia sedang mencari Fatihah daripada anak dia. Dia sedang mencari qul huwallah daripada anak dia. Orang yang meraba-raba, ahli kubur tadi meraba-raba tengah malam tu, macam tengah malam tu kan. Dia kata itulah orang yang jenazah, orang yang meninggal dunia sedang meraba-raba zikrullah anak dia, istighfar anak dia pada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabb, kaifa li an a'lama man ahbabta mimman abghadta. Ila akhir dia kata, bagaimanakah saya akan mengetahui orang yang kamu cintai daripada orang-orang yang kami benci? Jawab Allah, hai Musa, jika aku cinta pada hamba, maka aku beri padanya dua tanda. Kalau seseorang itu dicintai Allah ada dua tanda. Apakah keduanya itu? Jawab Allah, aku ringankan ia berzikir kepadaku. Yang kita balik pada maksud zikir tadi. Yang pertama, nisyan, kita lupa. Kadang-kadang datang ingat, kadang-kadang datang lupa. Time ingat, kita buat. Ini sifat manusia, nisyan. Tak apa. Bukan tak apa masuk itu terbaik, tak. Itulah sifat manusia. Tapi ada lagi satu perangai, dipanggil riflah. Syekh Ibn Atta kata zikir ini membebaskan diri kita daripada sifat nisyan, sifat lupa daripada Allah. Bebas. Kalau kita ingat, kita zikir ni, ingat Allah, hati kita ingat Allah, perbuatan kita ingat Allah, bebas kita daripada lupa. Yang kedua, bebaskan diri kita daripada riflah. Riflah ni lalai. Lalai ni dia tak ingat langsung Allah. Hilang terus Allah dalam diri dia. Lidah dia tak ada zikir pada Allah. Ya. Lidah ni sepatah subhanallah wa bihamdi. Berat bagi kita. Ya, berat bagi kita. Sedangkan benda tu ringan. Sepatutnya Nabi SAW sebut benda yang ringan, dua kalimat, subhanallah wa bihamdi, ringan. Tetapi tak ada langsung. Kita tahu ada masa kita buat, ada masa kita lupa. Nisyan. Riflah ni tak ada langsung, tak tahu. Tak tahu, dahsyat tuan-tuan. Ada. Kalau kita tak tahu bab agama, bab yang berat-berat, biasa. Tak apa, kawan awak. Kita belajar dulu, kemarin kita belajar, zaman dulu kita belajar. Lupa lah Ustaz. Tak payahlah lama-lama. Bulan lepas punya kita belajar pun lupa dah. Sebut lagi, orang baru teringat balik. Tak apa. Ada orang lah syak tuan-tuan, kita tak tahu pun. Kalau ada satu kumpulan tuan-tuan. Kahwin, dia baru kahwin. Dia kahwin dengan seorang janda anak tiga. 3 4 saja kan.
Dia kata, Ustaz, isteri baru saya ni tak tahu mandi wajib. Mana? Boleh bangun? Apa dia? Kita nak confident. Anak tiga ke empat saya ingat dah. Anak dia besar-besar. Tapi isteri saya tak pandai mandi wajib. Dalam otak kita, benda-benda asal macam tu tak ada orang tak tahu. Tapi ada masyarakat kita tak tahu. Mengapa tak tahu? Tak datang belajar. Suaminya tidak mengajar. Tak, benda-benda asas, benda-benda yang wajib. Yang kita lupa tadi, subhanallah wa bihamdihi. Walaupun ringan. Walaupun ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan subhanallah wa bihamdihi lagi, dia kata apa dia? Kalau kita ada penyakit bakhil untuk infak harta, bakhil untuk bangun malam, untuk bangun qiyamul lail, bakhil susah lah. Bakhil ni berkira-kira nak sedekah. Berkira-kira, masih lagi berkira-kira. Berkira-kira. Kita orang awam, kita berkira-kira. Nabi kata perbanyakkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nak lawan infak sahabat jauh. Nak lawan infak sahabat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, walaupun kamu segenggam infak sahabat, sedekah daripada sahabat-sahabat, kita tak mampu nak lawan. Ya, nak lawan sedekah, nak lawan mujahadah, nak lawan infak sahabat. Abu Bakar, tengok hebat Abu Bakar, orang kaya Abu Bakar. Ya. Senang beri separuh. Abu Bakar beri semua. Sahabat ni dia berlumpur, dia berlawan. Antara dia orang beribadah berlawan, sedekah berlawan. Umar beri separuh. Umar kata, tanya mana? Umar rasa aku menang. Nabi jumpa Umar, ya Umar, berapa banyak aku bagi? Separuh. Umar kata, tu aku nak tengok Abu Bakar. Dia berlumpur ni. Antara sahabat-sahabat berlumpur. Siapa yang infak banyak? Dan perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang dahsyat. Peperangan melawan Rom pada tahun yang ke-6 Hijrah, lawan Rom. Dia ada 3 faktor. Ada 30,000 tentera Islam pergi dan ada 7,000 yang tak pergi. Ada penguzuran, ada yang menyebabkan uzur. Kerana apa? Kerana perang Tabuk ni yang pertama jauh. Yang kedua berlaku musim panas. Yang ketiga, masa tu buah tengah ranum. Macam tu. Buah tengah boleh ambil hasil. Getah harga RM15 sekilo, tuan-tuan. Macam mana? Nabi kata tinggal, pergi perang. Musim buah gugur ni, baru nak gugur ni. Tak boleh kampung. Tak boleh. Tak gugur pun orang dah kain, gugur lagi dahsyat. Buah kurma tu tengah mekal untuk turunkan. Masa tu Nabi kata pergi perang. 30,000 sahabat. 7,000 sahabat tak. 7,000 penguzuran sebab tadi Umar belum bila Nabi istihar nak infak, Umar kata aku menang. Sebab Nabi jumpa, ya Umar, berapa banyak kau bagi? Separuh ya Rasul. Separuh. Jumpa Abu Bakar, Nabi tanya apa dia? Apa baki? Umar dengar apa baki yang kamu tinggal. Nabi tanya Umar, berapa banyak? Tanya Abu Bakar, apa baki yang tinggal? Nafis, tak ada. Bagi semua. Allah Akbar. Habis untuk anak isi, Allah dan Rasul. Aku anak, Allah dan Rasul. Allah jauh, kita tak mampu tuan-tuan. Sayyidina Osman bagi 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1 dinar, seekor kambing, RM800 lah. Berapa tu? RM800,000. 8,000. Maknanya kita nak lawan infak sahabat. Kita tak tenang. Nabi kata nak elak, nak jadikan kita sifat bakhil tadi, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kita hari Jumaat yang ni rumah suruh beli beras balik Jumaat. Yang ni duit tabung masjid. Tengah lalu tabung, sah ambil. Alhamdulillah. Allah.
Istilah poket. Dia kira nak buka balik nak ni minit sidap saya macam ni. Marah rumah bukan tak ada. Kita berkira-kira lagi tuan-tuan. Ada benda yang kita tak mampu beri dengan penuh keikhlasan, tak mampu. Sebab apa? Lemah kita. Nah, lemah. Tapi kita kena beri latih sebagai latihan untuk diri kita. Ya. Sebagai latihan. Yang kedua, subhanallah wa bihamdi, kata Nabi, benda yang aja untuk kalau bakirnya kita daripada bangun malam untuk beribadah tengah malam, untuk berzikir tengah malam, untuk bertahajud tengah malam, untuk buat solat taubat tengah malam, susahnya nak bangun. Kan kata tuan-tuan, saya pertama ni. Ya, yang depan lagi tu. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ya, nak tidur kita dengan zikir pada Allah, bangun tidur kita zikir pada Allah. Paling murah kita apa dia? Terjaga saja tengah malam. Istighfar. Terjaga tengah malam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kita tahu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allah akan tanamkan sebuah pokok dalam syurga untuk kita. Di kebun kita Allah tanam sebuah pokok jannah di kebun. Besar pokok tu, satu besar pokok tu 40 tahun kuda terbantah di dunia, pusing, satu pusingan. Besar pokok. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Nah, jadi kata Nabi, bakhil daripada apa? Bakhil daripada infak, bakhil daripada qiyamul lail, bacalah subhanallah. Nak tidur dengan zikir pada Allah, tuan-tuan.